المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sahabat kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Setelah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah, mudah-mudahan ianya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Iman dan Kehidupan. Kita masih lagi dalam membahaskan tentang tajuk hari akhirat. Tersambung bacaan kita pada malam ini muka surat yang ke-46 pada nombor yang ke-36. Muka surat 46 nombor 36. Disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, di pihak lain banyak pula orang-orang yang berbuat baik dan mengerjakan kebaikan, berjuang dan berkorban untuk menegakkan yang hak, tetapi belum menerima balas jasa ataupun jasanya belum terbalas. Ada kalanya kerana mereka itulah prajurit yang tidak dikenali, atau perasaan benci dan dendam menyebabkan orang sengaja melupakan jasa baiknya, atau kerana ajal datang lebih cepat sebelum mereka menerimanya kesenangan sebagai balasan amal baik. Banyak pula orang-orang yang memanggil atau menyeru manusia kepada jalan yang benar, berpegang teguh dengan dan membela kebenaran, lalu orang-orang yang zalim tegak di jalan menghalangi dan merintangi mereka, menyakiti, menyeksa, menindas dan mengusirnya, sehinggalah mereka jatuh terbaring sebagai korban perjuangan. Sedangkan lawan mereka yang jahat itu hidup dalam aman dan selamat, bahkan hidup dalam kemewahan dan kesenangan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita masih dalam membahaskan tentang hari akhirat.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala buat hari akhirat? Inilah jawapannya, salah satu sebab. Salah satu sebabnya ialah kadang-kadang tidak berlaku adil di atas dunia ini. Orang-orang yang baik, orang-orang yang dianggap mempertahankan agama, yang memperjuangkan agama, yang mempertahankan tanah air, mungkin daripada penjajah ataupun daripada anasir luar, kadang-kadang mereka-mereka ini tidak mendapat sokongan, tidak mendapat balasan yang sebaik berbanding kerja yang mereka buat. Malahan lebih malang lagi, ada kalanya mereka ini pula dianggap sebagai pengkhianat negara, dianggap sebagai orang-orang yang membawa idea untuk menghuru-harakan negara, sedangkan mereka ini bergerak di atas landasan yang betul. Malahan gerak kerja mereka ini juga kadang-kadang diganggu juga, dihalang oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang ada kuasa yang melakukan kezaliman. Dan akhirnya orang yang dianggap baik ini, yang dianggap berjasa kepada negara, kepada rakyat jelata yang lain, akhirnya dilabelkan sebagai pengkhianat, sebagai pengganas, sebagai orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Dan akhirnya disekat pergerakan mereka, dan sebaliknya yang berlaku, yang meneruskan tradisi kezaliman terus berada di puncak kesenangan. Saya mengulas apa yang ditulis dalam kitab ini. Dia tak ada kena-mengena dengan mana-mana negara, termasuk Malaysia sini. Ini kebetulan tajuk dia. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Allah tahu di dunia ni takkan berlaku satu bentuk keadilan yang sama. Mesti ada lah yang tak puas hati, yang begitu, yang begini kan, mesti akan berlaku. Jadi lantaran itu Allah siapkan hari akhir, hari yang memang tidak ada mana-mana manusia yang boleh terlepas, hari yang tidak akan menyebabkan manusia jadi tak puas hati. Sebab akhirat ni Allah buat bagi orang yang tak puas hati di dunia ni, hati dia puas di akhirat. Sebab itu pernah kita bahaskan dulu, bila mana Allah Ta'ala menyediakan hari akhirat ni, sebenarnya dia akan lebih memberi ketenteraman kepada jiwa kita. Bila ada akhirat, jiwa kita lebih tenang. Saya ambil contoh mudah. Kita keluar, tapi macam kat sini pula berlakunya, contoh lah. Bukan sini lah, ni contoh aja. Takut pula aku nak buat contoh. Kita pergi satu masjid, macam itulah ayat dia sedap sikit. Kita pergi satu masjid, semayang tarawih bulan Ramadan besok. Keluar masjid, selesai tarawih witir, selipar kita hilang. Kasut yang kita bawa malam pertama Ramadan, itulah kasut kayu kita bawa, selipar kayu. Nak ambil barakah malam pertama Ramadan kan, sarung siap-siap pakai, disurau di masjid, balik-balik tarawih hilang, dikebah di kawan. Ada kutu mana berhak dia ambil selipar. Jadi mestilah perasaan orang yang kehilangan tadi, mestilah tension kan, yang angin, mesti nak kurang ialah makin hamun gara dalam hati, kata mampu Rasulullah. Ada juga penyambut kita. Bulan Ramadan pun ada kat setan terlepas, kurang ayat tu mesti keluar. Tetapi bila Allah buat akhirat, jiwa kita cool down lah balik. Tak apalah, dia nak curi pun yang terbaik kita halalkan kan, yang terbaik. Tapi kalau dia curi BM 5 series saya, macam mana Ustaz? Jawapan dia sama je, yang terbaik kita halalkan. 5 series Ustaz, saya ulang balik ni, 5 series.
Jawapan pun sama je, yang terbaik halalkan. Tapi kalau tak nak halalkan, tuntut akhirat besok. Jadi bila adanya mahkamah akhirat, itu yang menenangkan balik. Tak apa, kau curi aku tak dapat hari ni, akhirat kau tunggu lah. Kan? Dia jadi macam tu. Jadi Allah ni tahu dah, kelam kabut, huru-hara, kacau bilau, punah ganam akan berlaku di dunia ni. Ketidakadilan akan wujud. Jadi Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil, dia buat dah aturan. Tak apa, terlepas dari dunia, jangan rasa selamat. Besok lagi besar mahkamah yang penuh. Jadi tuan-tuan, ini antara hikmah Allah Ta'ala menyiapkan apa yang kita panggil sebagai hari akhir, hari pembalasan, hari mahsyar. Sebab benda-benda ni tuan-tuan, kita kena ingat, dia akan memberikan sedikit ketenangan dalam kita menghadapi perjalanan hidup yang penuh ujian ini. Baik, kemudian saya sambung tadi itu di bawah sikit. Akal yang sihat mempercayai adanya keadilan, adanya keadilan ilahi, bahkan menuntut mesti ada satu masa dan tempat di mana orang berbuat baik akan menerima kebaikan, balasan yang baik, dan orang bersalah pasti dihukum atas kesalahan. Jadi akal kita yang waras, akal kita yang sihat, dia akan percaya akan tercipta juga satu masa ataupun satu tempat, yang tempat itu adalah tempat pembalasan yang seadil. Akal yang waras, dia akan fokus pada benda yang berkenaan. Jadi bila kita yakin adanya hari pembalasan, adanya hari perhitungan, hari perkiraan, jadi menyebabkan sesuatu musibah, malapetaka yang terjadi ke atas diri kita, dia akan lebih, orang kata, menenangkan balik perasaan. Memanglah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita nak kalau boleh atas dunia ni keadilan itu berlaku. Tetapi sebab yang handle keadilan dan kesaksamaan ini nama dia manusia. Manusia ni dia ada on off. Manusia ni dia ada hari-hari dia rajin, hari-hari dia malas sikit. Manusia ni ada hari-hari dia semangat, hari-hari tertentu hilang semangat dia. Itu manusia, dia tak stabil kadang-kadang pergerakan kita. Jadi menyebabkan dalam tindakan tertentu, ketika ketidakstabilan itu berlaku, kita akan rasa macam benda itu bergerak sebelah. Tapi tengah okey, nampak adil. Bila dah macam sikit, nampak bergerak sebelah. Itulah kelemahan manusia. Tetapi tuan-tuan yakin Allah tetap wujud. Allah Ta'ala tetap menyediakan satu tempat yang terbaik yang kita namakan hari akhir. Dan hari akhirat ini tuan-tuan, gambaran dia telah pun Allah tunjuk. Yang kita baru raih-raihkan dalam Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu adalah gambaran sebenarnya hari akhir. Itulah akhirat sebenarnya yang Nabi tengok dalam perjalanan Isra antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Nabi diperlihatkan macam-macam pembalasan yang baik, pembalasan yang tidak baik, diperlihatkan Allah. Itulah gambaran sebenar akhirat. Yang hantuk kepala ke batu, pecah berderai, bercantum balik kepala, pergi hantuk balik. Balasan orang yang meninggalkan semai. Ada yang berenang dalam lautan darah, ada yang potong lidah dia sendiri, ada perempuan yang digantung rambutnya, ada yang tanam benih tumbuh subur, tuai tanam balik, tuai dengan cepat. Ini orang yang rajin memberi infak, jariah, sedekah. Jadi gambaran itu telah pun Allah zahirkan pada malam Isra, dan peristiwa Isra itulah peristiwa akhirat.
Jadi tuan-tuan, itu hujah yang cukup kuat bagi kita untuk meletakkan kebaikan seluruhnya dalam kehidupan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak sebut dalam ayat mudah dia begini. Dalam proses kita nak meneruskan perjalanan hidup, kita ada hidup kita ni, kata ulama, dia macam berniaga. Ada untung rugi kan. Niaga ni dia ada untung, ada rugi. Dan berniaga ni dia ada modal. Dan sekarang ni sama ada kita sedar atau tidak sedar, modal yang Allah beri pada kita untuk rollingkan perniagaan di dunia untuk mencapai untung di akhirat, sama ada tuan-tuan tahu, sedar atau tidak, yang namanya modal itu sebenarnya adalah nyawa, roh kita. Nyawa dan roh yang Allah beri, itulah modal kita untuk dirollingkan. Dan sama ada kita sedar atau tidak sedar, modal yang Allah beri pada kita sejak hari pertama kita dilahirkan, sebenarnya modal itu semakin hari semakin berkurang. Jadi tuan-tuan kena sedar, modal yang Allah beri makin hari dah makin sikit. Nyawa kita makin melangkah dan makin pendek umurnya. Maknanya modal kita dah tinggal sikit. Malam sekarang balik tidur, modal dah tinggal sikit. Jaga subuh besok, modal dah potong satu malam. Tidur pula malam besok, potong lagi satu malam. Modal ni dah makin kecil. Yang jadi masalah lebih rumit apabila modal yang makin sedikit tetapi rollingnya pula makin kuat. Itu lagi bahaya. Modal dah tinggal sikit, rolling dia tu makin kurang. Rolling ke arah perniagaan yang baik, yang menguntungkan, dia tak buat. Dia peram je modal tu, dia tak rolling. Jadi untung tak dapat. Maksud dia tuan-tuan, dengan usia kita yang makin meningkat, tetapi amalannya makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Ini yang merisaukan kita. Jadi tuan-tuan, kerana itu saya nak syorkan satu benda yang saya sebut juga di mana-mana. Bagi kita umat Islam pada hari ini, kita kena gerakkan proses perjalanan hidup kita dengan cara yang paling terbaik, iaitu kita sama-sama untuk menjadi orang yang bertanggungjawab mengimarahkan rumah-rumah Allah. Kita menjadi orang yang bertanggungjawab mengimarahkan rumah-rumah Allah melalui sokongan apa yang kita istilahkan para alim ulama, para imam, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan guru, orang-orang alim. Sebab inilah salah satu sumber, salah satu jalan, salah satu cara bagaimana kita nak mendapat barakah dalam hidup kita. Sebab para alim ulama ini, mereka ini pewaris para nabi. Mereka ni membantu, menunjukkan kita jalan macam mana nak dapat hidayah. Ulama ni dia bantu kita nak tunjuk jalan, nak dapat hidayah. Hidayah, petunjuk, semua Allah bagi. Tapi mereka ni lah golongan-golongan yang berusaha bekerja keras siang dan malam mengimarahkan rumah Allah, terutama kita di Selangor ni, untuk membantu ahli masyarakat sama-sama mendapat kebaikan, petunjuk dan hidayah Allah. Jadi tuan-tuan, kerana itu perlunya untuk kita bersama dengan para ahli ulama, duduk dalam majlis-majlis ilmu mereka. Baik lagi sikit kita berkawan dengan mereka. Cantik lagi sikit kawan baik dengan para ahli ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Cantik lagi kita
simpan nombor-nombor telefon mereka. Ambil, simpan. Ada masalah boleh refer tak? Benda ni penting. Upgrade lagi sikit. Kalau kita ni jenis kaki internet ni, kita join mereka, follow mereka, friend mereka dalam Facebook, Twitter dan seumpama. Sebab tuan-tuan, pada saya benda-benda ni cukup usaha. Sebab kita melihat negeri Selangor. Saya ambil contoh Selangor. Saya sebut dah dalam kuliah saya sebelum ini mungkin, saya kata Selangor dan rakyat negeri Selangor ni jenis kita ni, jenis manusia yang gila kemaruk nak mengaji. Itu bahasa yang saya guna kasar sikit. Orang Selangor ni dia meroyan sikit dia nak mengaji. Bersemangat gila nak mengaji pula. Sebab itu saya pergi mana-mana pun, luar Selangor saya bawa modelnya negeri Selangor. Tapi kita tak nafi juga negeri-negeri lain kehebatan dia memang ada wujud juga. Tapi overallnya dia tak boleh nak challenge dengan semangat luar biasa masyarakat Islam di negeri Selangor. Saya bagi contoh tuan-tuan, 3 hari lepas, Minggu 3 hari lepas, saya dijemput pergi ceramah di Masjid Taman Temerloh Jaya, Temerloh. Kali pertama lah saya di ceramah di masjid tu. Temerloh yang selalu lah, tapi tak pernah orang panggil ceramah. Jadi ada sahabat panggil, kebetulan ceramahnya Isra' Mi'raj. Jadi saya sampai lebih kurang pukul 6.40. Saya pergi survey dulu masjid, saya cari lokasi dulu. Saya sampai 6.40, kosong lah, belum ada kan, kosong, tak ada orang. Saya nak tahu lokasi, kemudian perut pun keroncong sikit, kita kena makan. Disumbat sikit-sikit makan dulu, order lambat tak sampai. Kita makan. Lepas tu makan, kejar balik ke masjid, orang dah semayang. Saya tengok dekat masjid tu dah tak jadi macam yang saya tengok mula-mula. Saya tengok parking kereta semua dah penuh kat dalam. Kat luar keliling semua orang parking. Motor ni berbaris-baris, tak berapa, 5-6 baris, so panjang-panjang. Muncul ada satu space memang khas untuk ustaz kot rasanya kan, reserve satu. Ada seorang pula jamaah tunggu sampai ustaz datang, punya setir. Dia pun angkat kot tu letak tepi. Dia kata, ustaz, kejap lagi kita semayang ustaz. Itu dah tahiyat akhir ustaz. Lagipun ustaz nak masuk dah tak boleh. Tentang bayang, tak boleh masuk semayang maghrib. Dia jadi macam semayang Jumaat. Saya pun dah berderau juga darah ni. Sebab saya tengok ramai itu, saya jadi seram sejuk. Bukan seram sejuk takut nak ceramah, tak ada. Lagi ramai lagi seronok nak balun kan, masih sedap. Tapi bila saya tengok kehadiran tu luar biasa. Jadi dia kata, ustaz ni dah tahiyat akhir, tak payah ustaz nak masuk pada tak muat. Habis salam kita buat baru. Buat salam, semayang baru. Saya imam adalah jemaah lain pun. Lepas tu dijemput, saya datang duduk di kursi meja depan, tinggi tempat dia, masih besar. Yang jadi tak sedar hati lagi, bila pengurusi yang cakap tu dia kata, malam ni malam yang keempat kita dengar ceramah Isra'. Saya tak dimaklum dengan benda tu. Cuma dia kata malam ni malam keempat, kira Ustaz Rahim ni kita bawa ambil gombak ni, suruh gulung terus. Kerja aku memang gulung lipat, itu kerja aku lah. Jadi tuan-tuan, yang saya risau tu bukan apa, 3 ustaz dah ceramah sebelum. Cerita Isra' benda yang sama. Cerita dia kan Nabi naik buruk juga. Yang ustaz semalam Nabi naik buruk, ustaz sebelum pun buruk juga. Jadi bila pengurusi cakap itu, saya dah susah hati. Saya kata, apa aku nak ceramah? Kan? Saya jadi susah hati lah, sebab takut poin sama. Tapi yalah, Allah bagi idea sikit-sikit tu boleh kita adjust. Tapi overallnya okey lah, nampak sambutan pun bagus. Cuma saya cerita dekat orang faham. Saya kata kalau tuan-tuan free, turun Selangor, jumpa balik-balik, kira orang tengok masjid Islam. Tapi saya tanya juga jamaah situ. Saya kata kebetulan malam Isra' ke ramai orang ni, sebab dia makan sekali.
Dia kata, Ustaz, kalau tak Isra' pun tak ada makan, kurang sikit je daripada ini. Kira tabiat. Dan sahabat pun beritahu, masjid itu antara masjid yang paling ramai jamaahnya datang masa tiap-tiap malam di Negeri. Paling ramai, paling meriah lah masjid. Ramai tak? Memang penuh. Muslimat ke atas penuh. Tapi yang saya kaitkan tadi, penting pengimarahan itu. Sebab rakyat di Selangor ni pun macam kita, tuan-tuan, hebat tuan-tuan. Saya bangga sebab apa? Gairahnya kita nak mengaji itu satu nikmat. Bila Allah Ta'ala letakkan dalam jiwa kita gairah nak mengaji, itu peluang masuk syurga insya-Allah juga. Allah permudahkan jalan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata, barang siapa yang berjalan selangkah, jalan dia itu pergi untuk menimba ilmu pengetahuan agama, dia berusaha datang kuliah, dan berapa langkah dah kita dari rumah tadi. Siapa yang berjalan melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, Nabi kata Allah akan mudahkan jalan yang pergi syurga. Jadi tuan-tuan, ini yang kita nak. Dan saya sebut di awal tadi, orang Selangor kita ni memang semangat dia mengaji tu hebat. Saya dan kawan-kawan saya, ustaz-ustaz yang lain-lain ni, saya rasa majoriti besar jadual kami untuk Ramadan dah, orang kata dah full house, dah penuh, fully book, memang habis. Tapi yang jadi masalah, yang menarik pun tak habis-habis. Itu yang jadi masalah. Susah tuan-tuan jadi ustaz ni. Kadang-kadang saya termenung, saya kata, tadi pun on the way, telefon ni, Ustaz boleh kuliah subuh Ramadan kan? Kita nak cakap tak boleh, kawan bersungguh, yang telefon pula macam-macam hal. Ada yang lemah lembut sikit, tak apalah Ustaz, dah penuh, tak ada jodoh kita kali ni, kita cuba tahun depan. Baik, dia jawab gitu. Ada yang macam-macam lah tuan-tuan. Bila dia hello, kita jawab, minta maaf Syekh, Ramadan anak malam dah penuh. Ustaz kan dengan saya lama dah kawan ni. Dia guna kabel kawan kan, susah nak ijaz. Ada yang ganas sikit, ganas sikit. Bila dia hello, tanya Ramadan, kita jawab, minta maaf Syekh, jadual Ramadan kami, jadual Ramadan dah penuh ni. Dia kata, memang Ustaz, kami tahu jadual Ustaz memang dah penuh, tapi surau kami ada kosong. Sudah. Mana nak buat? Itu boleh masuk atas masukan kan? Dia masuk dan mengukur Ustaz, so tak tahu surau. Pandai ke mana tuan-tuan? Saya terpaksa sap hantar. Saya bagi kat kawan-kawan saya, Ustaz gombak berlambak lagi. Yang saya sap pun saya tak tahu, tak dia pun sap ke orang lain kan, saya tak tahu. Ramai sangat yang minta. Semangat tuan-tuan. Jadi dakwah ni dia kena overall, kena masuk semua. Asal ada ruang, sumbat jalan terus. Untuk Isra' banyak yang panggil sekolah kan, masuk je. Sebab kita nak sampaikan dakwah itu dengan kadar yang lebih besar. Tadi ada satu anak murid pula daripada radio, siaran radio kan, radio. Dia daripada Suria FM. Hebat juga Suria kan, Suria era Sinar ni semua radio besar. IKIM kan. Yang IKIM tak telefon tu, yang Suria pula telefon. Radio-radio yang brutal-brutal sikit. Jadi dia call, dia kata, Ustaz, dia SMS lah, dia kata boleh Jumaat depan, Ustaz pagi 7.30 sampai 9, Ustaz duduk dalam konti radio kami, Ustaz cerita pasal dia sebut Syaban. Bulan Syaban kan. Saya pun cek jadual, kebetulan kosong. Saya kata kak, jalan terus masuk radio. Selagi ada boleh sumbat TV, tak boleh nak masuk. Saya tak apa nak buat kan, tak usah dia buat. Kita sedar diri. Jadi tuan-tuan, maknanya ruang tu kita ambil. Selagi ada ruang, sumbat masuk. Sebab penting kebersamaan dengan ulama. Kami ustaz-ustaz ni dihubungi oleh esko agama kita.
Fadil Ustaz yang berhormat Solihin Mumi kan, Ekskul Agama Selangor. Jadi dia pun minta juga pandangan pada kami macam mana nak cantikkan Islam di Selangor, macam mana nak imarahkan rumah-rumah Allah di Selangor lebih baik daripada Selangor. Jadi ada juga lah yang kita utarakan idea tu. Ada sahabat jumpa baru ni di pejabat Exco. Jadi ada lah yang kita utarakan. Antaranya kita minta teks khutbah tu lebih lagi diperkemas ini, isi dia lagi cantik, lagi cun, lagi comel, biar orang dengar lebih tertarik. Itu antara saranan yang kita usulkan. Yang dah ada sebelum ni 3-4 tahun dah okey dah, berbanding yang sebelum itu, yang zaman Jahiliyah Quraisy tu. Yang itu kadang-kadang teks dia huru-hara sikit tu. Saya pernah baca dulu, tajuk dia kempen makan buah-buahan tempatan, khutbah Jumaat. Kita ittaqullah, kita buah-buahan, makmum dah meleleh. Jadi masalah tak apa comel lah kan. Kempen selamatan jalan raya, khotib ni pegang tongkat, ittaqullah, berhati-hatilah balik ke kampung jelang Idul Fitri kan. Ingatlah orang tersayang, pasang dengan kereta. Khotib. Saya tidak kata khutbah tu tak bagus, tapi kita kena tengok kaedah dalam Islam. Dalam Islam ada dua benda tuan-tuan. Satu dia panggil muhim, satu dia panggil aham. Muhim maknanya penting, aham lebih penting. Sekarang ni saya bagi contoh. Pakai pakaian itu penting, menutup aurat daripada memakai pakaian dengan memakai pakaian itu lagi penting. Pakai baju seluar kain itu penting, tapi lebih penting dan cerita pakai baju seluar tutup aurat lebih penting. Sekarang ni teks tadi yang cerita buah-buahan itu penting, ada lagi yang lebih penting daripada itu. Cerita akidah, cerita orang murtad, cerita masalah ajaran sesat di Indonesia, masalah kezaliman, macam mana merintah dengan adil negara Islam, itu lagi penting daripada cerita makan buah, daripada cerita cucuk dari pinggan kereta. Jadi itu yang saya maksudkan tadi, kita usulkan supaya isi khutbah itu lebih mantap, lebih cantik. Dan kemudian kita cadangkan juga khotib-khotib di atas mimbar. Kalau boleh diberi, orang kata sedikit kursus, ataupun kalau tak kursus pun diperingatkan kaedah kan? Sebab cuba kita tengok tuan-tuan hadis daripada Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Apa kata Jabir? Jabir beritahu pada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza khatabah marrat aina wa ada sautu. Kemudian ada sambung lagi. Jabir kata, cuba tengok macam mana Nabi. Jabir kata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda berkhutbah. Berkhutbah makna bukan yang atas mimbar je. Berkhutbah ni makna berpidato, bercakap, bagi ucapan, especially nya atas mimbar. Kata Jabir, Nabi bila naik atas mimbar, dua benda akan berlaku pada Nabi. Yang pertama, merah menyala di mata Nabi, menggambarkan semangatnya dia berpidato. Yang kedua, kata Jabir, tinggi lantang suara. Jadi tuan-tuan, bukan maksud saya kita jadi khotib mata nak kena merah pula. Kau kata bisa nada pula kan, imam ni bisa nada. Bukan suruh merah menyala di mata tu, tapi maknanya kena, teknik tu kena betul, suara kena lantang. Umur berapa tahun tu tak ada hal, muda ke tua, yang penting suara nombor satu mesti clear, sebutannya jelas, sebutir, bulat keluar, orang dengar pun sedap. Lepas tu suara mesti
deras sikit, kuat. Lepas tu dia punya tone dia kena adjust elok. Mana yang perlu rata-rata, yang kena kejunang ke bawah sikit nada dia turunkan sikit, yang kena naik sikit volume naikkan sikit ketika khutbah. Barulah makmum dengar tu ada nampak warna-warni khutbah tu. Kalau tone dia sekata flat macam tu aja, data je ke makmum pun awal masuk syurga. Tuan-tuan lah, saya tahu, saya pun sama kadang-kadang kan duduk dengar. Kita biasa khutbah, bila duduk dengar khutbah dah setan kacau pula. Dengar-dengar apa dah hotel ni cakap pun tak faham sebutir. Dah turun bawah, so syurga selalu kan. Jadi bila flat aja, tinggi turun naik tone dia tak ada, orang pun dengar tak menarik kan. Jadi benda ni kena ada improvement sikit. Dan saya suka ingatkan diri saya dan pada semua para khatib, kalau di Selangor ni saya sendirilah pegang pada dua apa yang saya istilahkan double S. Ketika baca khutbah, konsep saya pegang adalah double S, iaitu sharp and short. Double S. Sharp maknanya isi khutbah kena padat, kena bagi point, jangan melengket-lengket macam ceramah. Jangan khotib bimbang lawak pula atas mimbar. Makmum tak tengok ada masa syurga tu. Pasal lawak seseorang kat atas tu kan, orang tak tengok ni. Jadi kena bagi point, bagi sampai tak nampak orang dengar tu pun gerun. Lepas tu mesti short, khutbahnya mesti pendek. Sebab Selangor hari Jumaat adalah hari bekerja. Jangan ikut sedap kita. Ikut sedap kita memang 2.5 tak pergi khutbah. Kan kita pegang tongkat ustaz, saya pegang mic, suka hati saya. Betul. Tapi kalau kita lajak sampai melangutkan lah, makmum pun dia ada kuasa begitu lah. Dia dah geram, dia cabut kipas tu, dia balik tak pasal-pasal. Dia kata tak nanti nak berhenti. Kau berhenti ni satu hal pula. Jadi kena cerdik. Pendek pun tak apa, tapi padat. Sebab orang nak masuk kerja tu. Kedua, saya kedua tu kira habis dah semayang semua siap. 1.55 saya berhenti, tubah kedua terus turun, semayang 5 minit ke 10 minit dah berhenti. Tak usah wirid panjang sangat, sebab nak raih orang nak masuk kerja. Nanti orang pun semayang tak usah nanti. Orang nak masuk kerja kilang balik shift 2.30, yang nak pergi makan lagi, yang nak hantar anak sekolah, yang nak buang air, yang sakit perut, macam-macam kan. Jadi semua nak diraihkan. Jadi ini yang saya maksud tadi, teknik tu kena betul. Dan penting kebersamaan kita dengan para ahli ulama. Dan saya pun tak ingat tuan-tuan, saya dah wawal ke belum pada tuan-tuan, tapi saya nak wawalkan malam ni bagi tuan-tuan yang memegang akaun dalam Facebook. Tuan-tuan boleh cari dalam Facebook, dekat ruangan search di atas tu, dekat Facebook. Tuan cari satu page, nama dia Geng Ustaz. Saya pun tak ingat dah sebut belum, tapi tuan saya ulang balik, Geng Ustaz Cintakan Ulama. Dia punya wording dia panjang sikit lah. Geng Ustaz, U-S-T-A-Z, Ustaz Cintakan Ulama. Geng Ustaz. Geng tahu geng? Geng tahu kan? Geng ni macam kawan lah, sahabat. Tapi kami memutuskan guna kalimah geng. Tujuan dia nak cari orang muda lah sebenarnya. Biar sedap sikit. Kau buka mana geng Ustaz? Nampak muda sikit. Orang tu pun boleh masuk, tak ada hal dia kan. Tapi tujuan tu nak cari orang muda lah. Jadi tuan-tuan buka nanti geng Ustaz tu, tuan-tuan hanya perlu like saja. Dan kita pun baru create, jadi tak banyak lagi, baru 500 lebih. Jadi tuan-tuan like saja cukup. Sebab page itu kita buat untuk pertama kita masukkan jadual-jadual ceramah serata yang kita tahu, kita sumbat masuk. Jadi senang, tuan-tuan ada kat mana-mana, kebetulan buka page tu, tengok ada kat tempat tuan-tuan, boleh pergi. Kita akan masukkan juga info-info agama. Kita akan masukkan juga video-video ceramah daripada YouTube. Dan kita akan masukkan juga mungkin video-video
tertentu yang bermanfaat. Macam saya masukkan, ada bocor lah, sebab saya salah seorang admin dia tu. Admin dia ada 4 orang, saya salah seorang, 4 ustaz. Jadi tuan-tuan, saya masukkan dua hari lepas, hari Senin malam saya masukkan satu klip video yang mungkin tuan-tuan dah tengok, tapi saya baru tengok lah. Bagaimana video tu 8 minit lebih, 8 minit kan lebih kurang. Kalau tengok betul-betul dengan mata dan hati kita, saya yakin tuan-tuan akan menangis depan laptop. Video tu kita masukkan. Paling nanti cari like dia, cari video tu. Video tu tentang kisah bagaimana bekas air minuman yang pernah diguna oleh Nabi SAW, yang tak tahu daripada mana mereka ambil, dibawa naik kapal terbang, dihantar ke sebuah negara yang bernama Chechnya. Tuan tengok video, ada dalam YouTube. Saya pun baru tengok 3 hari lepas, nangis kita tengok. Sebab lebih syahdu lagi, video tu dilatar belakangkan lagu dia dengan Laukana Bainana. Itulah lagu tu memang sedih kan. Jadi dia tunjuk bagaimana daripada dalam flight bawa keluar. Dia macam, kan Nabi ada satu bekas bejana daripada tanah liat yang Nabi pernah guna untuk buat minum, basuh muka Nabi, mangkuk betul yang dikatakan pernah diguna oleh Nabi SAW sebagai khazanah peninggalan daripada Nabi. Jadi disimpan dalam kotak baldu, kotak cantik, dipegang, diduduk kotak. Turun daripada kapal terbang, di-escort dengan kereta mewah Mercedes yang hebat-hebat. So panjang jalan nak bawa ke tempat lokasi itu, nak bawa menghadap jumpa satu orang Tok Syekh ulama besar di Chechnya. So panjang jalan ni penuh umat Islam Chechnya, berkibar bendera, yang bertakbir, yang berselawat, yang menangis bila konvoi itu lah. Saya bayang macam mana Rasulullah hijrah ke Madinah, macam tu lah sambutan. Akhirnya dia buka bekas tu, kita tengok ada bekas tu, ada tanah liat. Kemudian mereka ambil satu teko, mungkin dalam dia Zam-Zam tu, dia tuang. Lepas tu pakat-pakat lah ulama tu minum sama sikit, ambil sapu muka, ambil barakah. Time tu yang kita nangis. Kita bayang, tuan-tuan bayang, itu baru bekas air. Tuan bayang kalau Nabi turun kapal terbang, datang tempat kita. Allah, dia punya hebat. Sebab Nabi ni, itu saya kata, apa saja yang berkait, yang bersumber daripada Nabi, benda tu value dia jadi tinggi, nilai dia jadi komersial. Yang berkait saja dengan Nabi, benda tu jadi tinggi dia. Bekas air, bukan ada benda pun, tanah liat aja. Kita pun ada, zaman tok nenek kita dulu. Tapi kenapa yang kita punya tak laku? Orang tak heran pun kan. Habis tinggi pun jumpa ni harta karun tak dapat lama. Tebika koyak abang. Tapi kenapa yang Nabi punya sampai di escort menangis-nangis? Sebab dia tebika juga, tapi ada link dengan Nabi. Itu yang jadi mahal. Mudah faham lah saya cerita selalu. Pasal apa kurma Nabi mahal harga? Kurma super je kan? Kurma Nabi, Maryami, Rutab, kurma tak apa nama macam-macam, super je, telan rasa sama je. Pasal apa nak kurma Nabi 100 riyal tak sekilo? Pernah terfikir dalam kepala otak itu? Pasal apa kurma Nabi mahal daripada kurma lain? Walhal rasa sama, bentuk dah lah kecil pula daripada kurma lain. Kecil je kan? Lihat-lihat dia sama je. Tapi pasal apa? Berapa sekilo? 100 halal. Halal je 2 cekak terus. Tak bayar tu, halal. Kan, makan siap-siap sampai belahak terus beli. Tak apa, terus balik tak beli. Tension gila orang jual rumah. Dia kira halal je, habis dia cekak je semua kan. Agak-agak lah. Cekak-cekak juga belilah sekilo tu. Ya, kalau makan free je kat kedai tu. Jadi, pasal apa mahal? Sebab kurma tu ditempel lah nama Nabi kat sini. Ini kurma Nabi mahal kata. Dia tak sebut mahal pun kita dah standby dah, 1 riyal tu dah tahu dah. Nampak? Hebatnya Nabi. Kurma yang dia tanam sepokok saja, sampai hari ini nilai dia jadi mahal. Walhal sama je dengan kurma lain.
Tapi sebab benda tu ada add value dia kepada Nabi, ada nilai tambah dia, menyebabkan nama Nabi tu ada situ, benda tu jadi mahal. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan tuan-tuan like page tu pun cukup. Kempenkan ramai-ramai, kita like page tu untuk kita berdakwah pula di medan Facebook. Sebab saya dah sebut dah selalu, Facebook, Twitter, Google apa semua ni, benda ni kalau pandai guna, dia akan jadi manfaat. Kalau tak dia guna, mepek-epek, dia jadi mepek lah. Tapi kalau pandai saluran kita guna tu, pandai pendekatan kita, okey lah, jadi elok. Kita boleh nasihatkan orang, boleh ingatkan manusia dengan waktu sembahyang, ayat Quran, hadis Nabi, kan? Kita boleh remindkan orang lain. Benda ni penting. Sebab kadang manusia ni dia ada penyakit-penyakit lupa, kan? Lalai, penyakit cuai. So nak remindkan tu, kadang-kadang yang follower kita dalam Facebook ni tak semua kata ikut dia. At least bila kita masuk video-video macam tu, dia pun mudah-mudahan dapat hidayah tu. Dan kita pun mudah je dapat pahala tuan dalam internet tu. Terlalu mudah, dapat dosa pun mudah. Tapi kalau kena gaya dapat pahala, ya Allah, cukup mudah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kena manfaatkan. Sebab itu saya kata tadi, kita tak boleh lari daripada kebersamaan kita dengan para alim. Tak boleh lari. Kena ada link yang cantik. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Sebab itu tuan-tuan, Allah siapkan hari akhirat ni. Kalau kita balik pada tajuk kita tadi, Allah siapkan hari akhirat supaya kita ni puas hati lah besok di akhirat. Ada imbal balik, ada pembalasan yang kita rasa adil. Dan kemuncak alam akhirat itu adalah syurga dan neraka. Kemuncaknya syurga dan neraka. Saya ambil satu contoh tuan. Syurga tak payah cerita lah, nanti benda yang dia kita ni, kan, seronok cerita syurga ni pukul 12 tak habis lah. Biar kita bagi cerita yang takut-takut. Saya nak ambil satu peringatan tentang neraka. Yang pesan pada kita ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Umar? Dia adalah pak mentua Nabi, kan? Anak dia kahwin dengan Nabi Hafsah, kahwin dengan Nabi SAW. Umar ni pak mentua Nabi. Umar juga sahabat baik Nabi. Sayyidina Umar juga Khulafa Rasyidin yang kedua. Lebih hebat lagi, Sayyidina Umar ni sebenarnya bukan sahabat saja, dia wali Allah yang juga hebat. Sampai Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar lah orang. Maknanya apa yang ada pada Umar ada pada Nabi. Umar mewarisi kenabian, cuma sebab kota tu dah habis. Kota Nabi tu dah habis. Kan Nabi kata, dah Nabi yang min ba'di, tak ada dah Nabi lepas. Dah habis lah kota tu. Umar pun tak dapat. Tiba-tiba ada lah orang gombak mengaku dia Nabi. Tak ke buat malu aku je. Buat naik darah aku ustaz dekat gombak. Bertimbun ustaz di gombak tuan. Tiba-tiba keluarlah Nabi seorang kat celah. Aduh, kacau. Dah lama dah. Tapi dia akan taubat aku, insya-Allah. Jadi Sayyidina Umar ni kalau ada satu lagi kota, dia dapat. Bayang, boleh imagine tak dia punya hebatnya Umar? Oh, dia punya pandangan dia, pandangan Nabi. Akhlak Umar, akhlak Nabi. Sifat dia, sifat Nabi, semua dia kan. Hebat Sayyidina Umar tu banyak yang baik. Sebab itu Sayyidina Umar dia membicarakan persoalan neraka. Apa kata Sayyidina Umar? Saya nak kongsikan malam ni sebagai nak menutup kuliah malam. Sayyidina Umar kata, takutlah kamu kepada neraka itu atas 3 sebab. Ini pesan penting Sayyidina Umar. Dia kata, takutlah kamu kepada neraka Allah atas 3 perkara, 3 punca, 3 sebab.
Kalau orang tanya pasal apa takut neraka, ini jawapan ni, 3 sebab. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, kerana apinya tersangat panas. Bukan panas, tersangat panas. Pasal itu kena takut sebab apinya sangat panas. Kalau orang kata api neraka ni suam-suam kuku, tuan-tuan, dia tahan ni kan. Kalau orang kata neraka macam mana Ustaz? Suam-suam je kan. Okey tak apa Ustaz, masuk neraka kejap tahan nak suam-suam tu, meletak-meletak lepas tu syurga. Ni bukan suam-suam kuku tuan-tuan. Sayyidina Umar kata kamu kena takut neraka sebab apinya terlalu panas. Macam mana kita baca kisah Nabi Adam. Masa mula-mula Allah campak Nabi Adam jatuh ke dunia kan, bertemu dengan Hawa. Kemudian Nabi Adam nak masak, nak guna api. Api tak ada. Dia orang pertama pijak dunia, api tak ada. Lalu minta pada Allah. Allah panggil Jibril, wahai Jibril, pergi neraka, minta api sikit, hantar ke Adam, dia nak masak. Jibril pun pergi ketuk pintu neraka. Penjaganya malaikat Malik. Dia kata, wahai Malik, Allah suruh aku datang ni, nak minta sikitlah api neraka ni nak bawa. Jumpa Adam nak masak apa tu kat bawah. Dia nak makan, dia nak guna api nak masak. Pinjam sikit, api tak ada. Malik kata, besar mana nak? Api itu nak banyak mana? Bukan besar mana, banyak mana nak? Nak dihantar ke bumi itu besar mana? Lalu kata Jibril, kalau boleh besar buah kurma. Kata malaikat Malik, kalau besar buah kurma, dengan kau ngaku aku sekali hangus. Bukan Nabi Adam je hangus, dengan kita berentuk sekali yang buat kerja kalau besar buah kurma. Kalau begitu kata Jibril, besar biji kurma. Kurma besar sangat, biji dia. Oh tak boleh kan? Jibril kata kalau biji pun lebih kurang je, tak bakar semua nanti. Tak ada masak hangus. Dan Nabi Adam dengan bumi sekali habis, hancur. Habis besar mana yang boleh lepas? Malik kata bolehlah aku bagi sikit, besar lubang jagung tu boleh. Bolehlah, dia tak ada kan? Buat baliklah besar lubang jagung. Itu pun dalam riwayat sebut, api yang ada besar lubang jagung yang dibawa daripada neraka tu, sebelum hantar ke Nabi Adam, telah pun disejukkan, direndam dalam 70 sungai dalam syurga. Bagi kurang power dia. Itu pun dah rendam 70 sungai, baru hantar ke Nabi Adam. Itulah api yang kita guna hari ini. Nak masak nasi kan, nak bakar sampah, cucuk rokok, itulah api yang sama tu. Api yang sama. Kalau boleh tahan api itu, okey lah tu. Maknanya Umar kata takutlah neraka kerana apinya terlalu panas. Panasnya neraka itu, panasnya api dunia, nisbahnya 1/70 daripada panasnya api neraka. Jadi main-main nisbah ni susah sikit nak faham kan? Saya terbalikkan ayat tu bagi senang faham. Api dunia, api neraka, panasnya ialah 70 kali ganda daripada api dunia. Itu senang faham. Main 1/70 ni payah sikit lah. Api dunia, api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. So kalau rumah terbakar, kita masuk agak tangan gitu, kalau okey lah kan. Tapi kalau untuk tak saya cerita lah nak lawan Tuhan. Api dunia yang 1/70 pun dah hancur lebur, kulit lentung hitam terbakar. Macam mana yang 70 kali ganda? Itu satu. Nombor 2, Sayyidina Umar kata, takutlah kamu pada neraka kerana jurangnya terlalu dalam. Jurang neraka, gaung dia. Dia neraka tu bulat turun ke bawah gitu. Jurang dia ke bawah tu dalam sangat.
Dalam dia, jauh mana dalam dia tuan-tuan? Jibril dah bocor rahsia dekat Nabi dalam peristiwa Isra. Masa Nabi Isra kan Nabi Raun masuk neraka. Nabi masuk, Nabi minta izin. Nabi tanya, ma haza ya Jibril? Jibril ni apa benda? Jibril kata, hazan nar, inilah neraka Allah. Nabi kata, boleh masuk? Jibril kata, tanya Malik itu, dia yang jaga bukan? Tanya malaikat Malik itu, dia yang kontrol neraka ni. Kalau dia bagi, kau masuk lah, aku bawa je sampai depan ni. Lalu Nabi pun tanya pada malaikat Malik. Malaikat Malik ni tuan-tuan, dalam riwayat yang disebut, pada hari pertama Allah buat malaikat Malik yang jadi ketua penjaga neraka, sampailah malam ni, sampailah kiamat, sampailah bila-bila, sekali pun dia tak pernah senyum. Itulah rupa malaikat Malik. Ketawa jangan, senyum pun tak pernah. Itu malaikat Malik. Kalau ada orang Malaysia 24 yang kita kenal lama tak pernah senyum, dan agak-agak apa perasaan kita? Nak tegur tak berani tu? Bagi salam boleh gagah enggak kan? Dia tak jawab ke dah confirm tu. Susah nak senyum. Buat lawak memang kena lah. Saya pun kuliah, mana-mana pun bila kadang-kadang kita buat melawak sikit-sikit ni, orang lain gelap. Ada seorang tak gelap. Contohlah, dalam ni semua gelap. Orang gelap sampai tepuk bertampar apa semua, dia pun selama je. Putus ke orang senyum ke? Kita pernah muskil tak? Kita pernah nak risau, nak buat lawak pun dah takut dah kan? Tengok dia serius. Payah malaikat Malik tak pernah senyum. Sebab kata ulama, kalau takdirnya malaikat Malik senyum, berlomba-lomba ahli neraka keluar daripada neraka. Ori, sebab malaikat kan boleh lempar senyuman kan? Malaikat paling bengis tiba-tiba boleh senyum, kira merdeka, dia menang lah masa tu. Tapi dia takkan senyum. So bila Nabi kata boleh masuk, dia kata silalah, kalau nak masuk ke masuk. Dan riwayat menceritakan Nabi masuk tu 2, 3, 4 langkah aja, bukan jauh mana pun. Masuk, jenguk-jenguk, gostan keluar kan. Jibril kata, wahai Muhammad, tadi kata nak masuk, Amsal sekejap saja. Jibril kata, Nabi kata tak boleh tahan sebab panas. Itu Sayyidina Umar sebut tu, terlalu panas. Nabi pun masuk 3 langkah pun keluar, tak tahan, panas. Tapi Nabi tak terakon, sebab Allah haramkan neraka membakar jasad Nabi kan. Nabi tak terakon. Jadi bila Nabi masuk 3-4 langkah tu, walaupun tak terbakar, tapi bahan panas Nabi tak tahan. Bayang yang terbakar pak, tu tanda Nabi tak terbakar tu, tapi bahan kepanasan tu dia rasa. Lalu ringkas ceritanya, Jibril pun beritahu ke Nabi, wahai Rasulullah, daripada tempat yang kamu masuk 4-5 langkah, kamu berhenti kat dalam tu, daripada situ nak sampai ke bawah, jurang neraka, kerak ni, jurang tempat nak kena rebus, kena lanyak, kena gulai besok kat bawah tu. Jibril kata memakan masa lagi 70 tahun perjalanan. So kalau ada soalan orang tanya berapa dalam jurang neraka, jawapannya dalamnya ialah sejauh jarak perjalanan 70 tahun. Tapi kalau kita bagi jawapan macam tu, orang susah nak faham. Orang tak boleh imagine berapa lama jarak 70 tahun perjalanan ni kan? Tak nampak. Saya ambil satu contoh hadis peristiwa yang lain. Satu hari Nabi duduk bersila, duduklah atas pasir dengan sahabat ni duduk. Kemudian tengah duduk-duduk bergedebung bunyi kan, bergegar bumi. Sahabat pun terpanjat tengah duduk sembang dengan Nabi, tiba-tiba bung bergegar. Sahabat Nabi tanya sahabat dulu, wahai sahabat tu sekalian, tahukah kamu bunyi apa? Sahabat ni jenis warak tuan-tuan, jenis baik, jenis beradab dengan Nabi. Dia kata Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu, kami tak tahu. Lalu Nabi jawab, ketahuilah oleh kamu, bunyi itu adalah bunyi
seketul batu yang telah dilepaskan daripada atas api neraka, dan dia bunyi gedebum tadi baru sampai dasarnya. Dan perjalanan daripada atas sampai ke dasar itu, kata Nabi, yang gedebum kejap tu 70 tahun perjalanan. Itu kita boleh nampak, imagine sikit. Kalau orang cerita jarak 70 tahun, kita tak erti macam mana. Tapi bila kita bayang, tuan-tuan panjat ke LCC, ambil batu, balik ke bawah. Ambil batu-batu seketul, balik ke bawah, balik kat jalan berjulan kat bawah. Agak-agak apa saat sampai ke bawah. Batu-batu seketul. Saya ingat 5-10 saat gedebum kat bawah kita, kan? 10 saat tinggi dia menara ke LCC. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan ambil batu balik 70 tahun tak sampai-sampai. Agak-agak jauh mana kan? Tak boleh imagine, kan? Sebab itu Sayyidina Umar kata, takutlah neraka. Takut kerana jurangnya yang terlalu dalam. Bila dah dalam, tuan-tuan, tak boleh lagi. Ada yang dia takut tu, dah duduk je kerak ke bawah, cerut, dia nak lari ke mana? Macam orang duduk dalam banduan penjara, kan? Orang tembok tinggi, dia nak lompat macam mana, tuan? Imagine dia macam tu. Jadi tuan-tuan, itu nombor 2. Akhir sekali, nombor 3. Kata Sayyidina Umar, takutlah kamu akan neraka Allah. Kerana yang ketiga, kata Umar, kerana tempat pijaknya ataupun lantai neraka itu adalah daripada besi. Tuan-tuan bayang, Umar kata lantai neraka itu besi. Duduk dalam api, pijak besi. Cuba buat. Cuba buatlah. Dan nak raya besok, tak maaf lah puasa pun tak lagi cerita raya, kan? Dan nak raya besok ni, orang masak, kalau dulu mak ayah kita kan, kampung-kampung masak kuih bolu, kan? Bubuh lah bekat kuih bolu tu, letak bara, sabut apa semua macam tu, kan? Masa letak sabut tengah panas, tutup kuih bolu tu, cuba ambil, jatuhkan, cuba pijak. Kalau tak ada mak, yang cerita apa-apa. Lepas tu cari minyak gamak, gosok, sapu, kan? Lepas 2 hari baru kembung yang melecuk tu hilang. Itu baru bekas kuih bolu kita pijak. Yang tak ada api pun, yang duduk dalam aircon, pijak besi tu lompat, tuan-tuan jangan buat gitu. Bayangkan kena rebus, api keliling, badan dah hangur rentuk, awak ganti pula kulit baru. Itu boleh cerita hikmah. Badalnahum juludan akhar, Allah ganti dengan kulit baru. Saya dah cerita dah dulu, panjang cerita, itu tak payahlah, kan tak ada. Cuma nak beritahu, bayangkan duduk dalam api, api menjulang-julang, panas bukan main, neraka pula bertutup macam duduk dalam oven. Neraka ni macam duduk dalam oven. Dia ada pintu, dia ada penutup. Masuk semua, boom, dia seal, habis pintu, tutup. Maknanya udara tak keluar. Api keliling, binatang-binatang bisa lagi. Pijaklah lantai pula besi tu. Berapa kali panasnya Allah bagi dalam tu. Sebab itu Sayyidina Umar kata, takutlah kamu akan neraka atas 3 sebab. Pertama tadi, kerana apinya terlalu panas. Yang kedua, jurangnya terlalu dalam. Dan yang ketiga, lantainya daripada besi. Jadi tuan-tuan, kena ingat benda itu. Kena pesan kepada anak cucu kita, kena pesan kepada adik-beradik kita, jangan sembrono kita nak lawan Allah, nak hina Nabi. Ada pula trend hina Nabi pula sekarang, kan? Menyalahgunakan media yang ada. Biarlah kita guna media yang ada ni, tuan-tuan. Gunalah baik-baik. Yang repek-repek hina Nabi tak pasal pun nak. Sebab itu kena diingatkan benda tu tentang neraka. Kita tak cerita lagi bilik-bilik dia, binatang dia besar mana dan neraka besok, malaikat punya sesaan macam mana jenis. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita malam ni tentang alam akhirat, tentang neraka, dapat memberi keinsafan
kesedaran kepada kita semua. Jadi apapun sebagai kesimpulan akhirnya saya sebut, yang pertama, biarlah kita menghabiskan modal pusingan kita, nyawa kita ini dengan kerja-kerja amal yang baik, sebab modal itu semakin hari semakin berkurangan. Yang kedua, setiap apa juga kebaikan yang kita buat, walau kecil, walau besar sekalipun, pastikan niatnya adalah kerana Allah, ikhlas. Jangan buat kerana manusia, sebab dia tidak akan memberi apa-apa untuk kita di akhirat. Dan nombor 3, tuan-tuan, sentiasa kebersamaan kita dengan para alim ulama, bersama dengan mereka, berada di bawah payung mereka, sebab mereka lah antara golongan yang Nabi iktiraf sebagai warasatul anbiya, pewaris para Nabi dan Rasul. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada umum kita akan jumpa bulan depan. Dan kalau ikut jadual saya pada bulan depan, rasanya dekat puasa, bukan 10 Julai puasa lah. Bukan ke mana puasa? Kan, kita akan mula puasa insya-Allah 1 Ramadan. InsyaAllah. Jangkaan 10 Julai, Raya pun dah tahu dah, tapi tak boleh hebah lah kan, sebab itu kerja penyimpan mahu besar dia baca. Jadi tak boleh hebah lah. Yang saya boleh hebah 1 Ramadan dengan 1 Syawal. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada umum kita jumpa jangkaan tu 1 Ramadan. Dia hari pertama kita buka puasa kan, hari pertama tu insyaAllah. Dan sekiranya kita lepas buka dalam pukul 8 lebih macam tu. Jadi insyaAllah pada umum kita jumpa masa tu. Cuma tak pakai kitab lah, kitab ni kita postpone lepas raya. Lepas raya apa tak tahu je lah, raya Cina ke raya apa tak tahu. Baik, jadi tuan-tuan, sebagai akhirnya saya mohon izin daripada datang kuasa. Dan pada tuan-tuan juga, pada malam ni saya nak minta sikit kutipan derma, sebab yalah, kawan-kawan saya ni ramai ustaz tuan-tuan. Jadi ustaz-ustaz ni pun dia minta bantuan daripada ustaz-ustaz lain untuk madrasah yang mereka buat. Jadi yang saya nak minta malam ni untuk dia madrasah tahfiz Al-Quran At-Tanwiriyah, yang saya pun tak ingat saya dah minta kepada tuan-tuan belum, tapi tak minta pun malam ni saya minta juga lah sikit. Jadi tuan-tuan, makna tahfiz ni di Johor, Paling Jawa, Muar Johor. Jadi yang uruskan 2 beradik. Jadi salah seorang tu sahabat saya, Ustaz Faham, EJK Gombak lah, duduk di Gombak. Jadi tuan-tuan, yang saya pegang ni proposal dia untuk, yang ni sebenarnya untuk kami tunjuk pada korporat lah, untuk minta derma pada korporat. Tapi saya bawa ni saja, saya nak tunjuk pada tuan-tuan sebagai bukti. Walaupun saya tahu tuan-tuan percaya je apa yang Ustaz cakap lah, tapi kena bawa bukti tuan, sebab takut fitnah berlaku kan. Kita derma sekolah tak ada. Jadi setakat ni ada 3 blok, pelajar pun ada dekat 100 lebih, dan running dah pun. Dan kita merancang untuk siapkan blok B dan blok C. Blok B, blok C ni kira tanah lapang belum naik cucuk pun belum naik. Kita target hujung tahun ni naik lepas raya tu. Jadi tuan-tuan, itulah saya nak minta tuan-tuan bagilah sedikit yang tuan-tuan boleh bagi, sebagai orang kata saham kita di akhirat nanti insya-Allah. Siapa nak tengok ni nanti boleh serentak belakang tu boleh tengok. Kemudian yang kedua tuan-tuan, siapa juga yang berminat untuk buat apa, potongan gaji bulanan untuk tuan-tuan salurkan pada pihak sekolah ni pun boleh buat. Maksud dia tuan-tuan potong bulan-bulan zakat pendapatan tuan-tuan, mungkin ikut tuan-tuan nak potong apa, RM1, RM2, RM3, RM100 ke sebulan. Tapi dia menggunakan borang daripada Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Perlis ke sana pula.
Jadi kalau tuan-tuan tanya, kalau saya nak bayar zakat kat Selangor boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Tapi dapat tidak isi. Tapi kalau tuan-tuan buat pertolongan melalui sini, dia akan pergi pada beberapa tempat. Nombor satu, dapat dekat Perlis sikit. Sebab Perlis ni negeri kecil lah, sumber tak banyak. Nombor dua, sebahagian daripada yang tuan-tuan salur ke Perlis tu, separuh dia akan bagi ke sekolah. Sekolah ni tahfiz tadi. Jadi dia akan pecah 2-3 lah saham tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan buat potongan zakat ni, pihak Jabatan Agama Islam Perlis dia akan keluarkan resit tiap-tiap bulan sebagai yang kata untuk kontra dengan Kamten. Dia boleh kontra, tak ada masalah. Jadi siapa yang rasa berminat, borang dia ada pada saya, ada sikit lagi. Kalau siapa yang minat, dia boleh ambil, boleh isi semua dekat-dekat, chop semua, nanti pulangkan balik. So siapa yang berminat tadi tu tentang borang, boleh jumpa saya. Derma tu nanti kita boleh letak sejadah kot di belakang, insya-Allah. Dan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi memberi sumbangan. Dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sihat walafiat untuk kita menempuh bulan yang begitu hebat. Dan tolonglah tuan-tuan, dalam masa kita dah masuk 3 Syaban, malam ni malam keempat, dalam masa yang tinggal lebih kurang 26 hari lagi ni, tolong kita wawarkan tentang Ramadan ni pada kawan-kawan kita. Persiapan kena buat. Sebab bila kita kata kita nak sambung Ramadan, kena buat preparation. Maknanya kena check balik ibadat puasa, syarat-syarat dia, batal-batal puasa tu apa, makruh puasa, sunat puasa, kaedah tarawih macam mana, berapa rakaat, selawat di masa dia, kan, atau qada atau apa benda, macam mana nak cari. Benda ni kena buat, orang kata review kan. Dan sebar-sebarkanlah tentang countdown Ramadan ni. Sebab itu yang Sayyidina Umar buat. Yang saya kata Sayyidina Umar begitu hebat tu, itulah benda yang dia buat. 2-3 bulan nak masuk Ramadan, dia dah bising. Dia dah bising, sibuk cakap sana sini. Dia kata Ramadan nak sampai, jangan kita lupa Ramadan lagi bulan, Ramadan lagi 30 hari. Dia akan bercakap. Jadi tuan-tuan, kita pun kena jadi jurucakap, menghebahkan Ramadan ini, biar mood itu ada. Sebab saya tak nampak lagi banner Ramadan. Mungkin kita, yalah, suasana kita di Malaysia lain. Kalau di Mesir tuan-tuan, 2 bulan Ramadan dah naik banner. Dia ada tema di Ramadan, dah naik banner, lagu-lagu syiar Ramadan dah pasang dalam bar, dalam kereta, dalam kereta api, dalam radio. Jadi mood tu ada. Kita mood Ramadan tu pasal Ramadan je. Jadi tu yang jadi masalah tu. Jadi yang saya tengok naik banner pun, siapa nak sewa tapak pasal Ramadan, yang tu ada. Okey jugalah, ada punya Ramadan tu sikit kan. Kira okey lah tu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih banyak atas semangat tuan-tuan, kehadiran tuan-tuan, sokongan tuan-tuan pada program yang kita buat di masjid ini. Mudah-mudahan diberkati Allah, dimurahkan rezeki tuan-tuan. InsyaAllah menyambung kita jumpa satu Ramadan nanti, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafar, suratul As dan bacaan Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ila alladziina aamanu وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.